dilancarkan seawal abad ke-17 Masihi dalam pelbagai bahasa dunia. Bagi menzahirkan kepentingan KTI dalam dunia ilmu dan penyelidikan, IKIM akan merasmikan pelancaran koleksi bernilai tinggi ini dalam satu majlis khas. Orang ramai dijemput menonton majlis pelancaran ini secara dalam talian pada 4 September 2020 bermula jam 10 pagi menerusi Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. 200 peserta berdaftar awal yang menonton majlis ini secara dalam talian turut akan menerima terbitan istimewa berkenaan koleksi khas tamadun Islam KTI. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03 6204 6320 atau layari laman web www.ikim.gov.my. Sah! Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa saya bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bersiaran waktu ini untuk perkongsian tahsinul ibadah bersama dengan sahabat pendengar menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dah pun berada di konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Anda hari ini akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi untuk sesi soal jawab yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM yang sedang bersiaran secara langsung saat ini, dan juga kita ada satu lagi platform iaitu di WhatsApp IKIM di 0112904004. Awalan ini sebelum kita kepada sesi soal jawab Ustaz, kita berikan sedikit mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulakan bicara pada pagi ini, suka saya memetik sepotong hadis qudsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, khidmatilah orang yang berkhidmat kepadaku. Khidmatilah orang yang berkhidmat kepadaku dan jadikanlah khadam orang yang berkhidmat kepada kamu. Apa maksud hadis qudsi ini? Iaitu, wahai dunia, tunduklah, kecilkanlah dirimu, peganglah orang yang berkhidmat kepadaku. Iaitu orang yang berkhidmat untuk Allah, seperti berdakwah, seperti mengajar ilmu Allah, seperti menyibukkan dirinya mentarbiah masyarakat, menyampaikan perkara-perkara agama, membawa manusia kepada Allah, sibukkan diri dia dengan amal soleh, maka Allah akan tundukkan dunia bawah tapak kaki dia. Apabila dia membesarkan Allah, maka dunia akan menjadi kecil. Dunia itu sendiri merasa kecil bila berada di hadapan orang tersebut. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ditundukkan dunia. Bukan dunia itu dikejar, tetapi dunia yang mengejar mereka. Sehingga dunia seolah-olah merayu-rayu, terimalah kami, terimalah kami. Masya Allah. Itu maksud dunia jadi khadam kepada seseorang. Apabila dia menjadi khadim, berkhidmat untuk Allah dan agama Allah. Apabila berlaku sebaliknya, satu orang menjadi khadam kepada dunia. Masa dia, buah fikiran dia, intelektual dia, semuanya hanya untuk dikhidmati dunia.
maka dia akan menjadi khadam kepada dunia. Iaitu apa? Khadam ni maksudnya apa? Iaitu dia akan menjadi hina, dia akan menjadi kecil. Sebab apa? Sebab dia ini adalah orang yang mana berkhidmat kepada dunia. Dan formula dia, bila kita khidmat kepada Allah, kita khidmat kepada zat yang besar, zat yang agung. Walaupun dia pencuci tandas, tapi pencuci tandas istana. Walaupun dia pembuka pintu, tetapi pembuka pintu istana. Tak sama dengan orang yang dia melakukan pekerjaan yang sama tapi di tempat yang lain. Betul tak? Betul. Jadi satu orang menjadi khadam, tapi kepada siapa? Pada Allah. Maka sudah tentu dia itu berbeza. Walaupun dia menjadi khadam, tapi dia rasa mulia. Betul tak? Betul. Sebab dia kata, saya istana. Tukang kebun, istana. Tetapi kalau kita ni jadi khadam, dahlah kita jadi khadam. Kita jadi khadam pula kepada benda yang rendah, iaitu dunia. Maka dunia itu sendiri rendah. Kita pula menjadi khadam kepada benda yang rendah, maka kita jadi lebih rendah. Maka kalau seseorang itu ingin mendapat ketinggian yang hakiki, yang sebenar, maka posisikan dirinya berkhidmat kepada Allah. InsyaAllah dia akan ditinggikan walaupun rumah dia itu kosong, tidak ada apa-apa. Inilah dia panggil kemuliaan hakiki. Walaupun rumah kita kosong, tak ada apa-apa, tapi kita mulia. Kita orang pandang mulia. Ada orang yang rumah dia penuh dengan kemewahan, tetapi tidak ada pandangan mulia daripada manusia terhadap dirinya. Ada orang yang dia tak boleh bagi apa-apa kepada orang, tapi orang begitu menyanjunginya, kedatangannya disambut, orang berbahagia apabila dapat berjumpa dengannya. Apa yang mereka dapat daripada dia? Bukan harta, bukan jawatan, tetapi itulah yang disebut kemuliaan yang hakiki. Maka kejarlah kemuliaan hakiki, itulah yang sebenarnya. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sebagai pembuka kita, menaikkan lagi semangat kita untuk terus dan terus dekatkan diri kita pada Allah SWT. Baiklah Ustaz, kita nak buka, kita mulakan waktu ini sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di FB dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Seperti biasa kita ada dua soalan daripada Pak Khalid dari Johor Ustaz. Soalan pertama, kata, adakah benar solat jenazah tidak perlu berwuduk kerana ianya adalah doa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis yang pertama dalam kitab Jami' At-Tirmizi, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salatun, mana-mana sembahyang, bighairi tuhurin, tanpa bersuci. Daripada hadis ini, maka majoriti ulama, bahkan ulama empat mazhab, mengatakan semua jenis solat, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, tidak sah melainkan apabila seseorang itu bersuci. Sama ada dia bersuci dengan air. Kalau air tak ada, dia berpindah kepada tanah, iaitu bertayamum. Solat jenazah dipanggil solat ataupun tidak? Solat? Kita pun panggil solat. Hadis ini sebut tidak diterima solat tanpa bersuci, maka solat jenazah juga termasuk dalam solat yang mesti dikerjakan dalam keadaan bersuci. Ya, betul. Solat jenazah itu dia adalah doa. Apa maksud dia adalah doa? Dia adalah mempunyai unsur doa. Tetapi jangan lupa sifat dia itu sebagai solat. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan soalan yang kedua daripada Pak Khalid, kita ada soalannya adalah, benarkah jenazah yang telah disolatkan tak sah untuk solat ghaib untuknya bagi orang lain? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, solat jenazah boleh dilakukan secara hadir dan secara ghaib. Yang pertama, berdasarkan Nabi SAW mengerjakan salat ghaib saat kematian Sayyidina An-Najashi, iaitu satu orang raja Habsyah yang telah memeluk agama Islam, kemudian meninggal dunia walaupun baginda belum pernah bertemu dengannya. Nabi telah mengerjakan solat untuknya. Diambil faham dan istimbat daripada hadis ini bahawasanya ada solat mayat
Baik. yang berada jauh daripada kita yang dipanggil sebagai solat alal ghaib. Solat untuk yang ghaib, yang tiada di hadapan. Adakah boleh solat ghaib dikerjakan selepas sudah dikerjakan sembahyang hadir? Itu soalannya. Jawapannya boleh. Boleh. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, solat jenazah boleh dilakukan berkali-kali. Kita sudah mengerjakan jemaah pertama, sudah selesai, datang jemaah kedua, jemaah ketiga pula, jemaah keempat. Maknanya berjemaah-jemaah ataupun pelbagai trip kerana jumlah yang besar. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan doa yang banyak untuk diri kita saat kematian kita. Kerana apabila makin ramai orang mendoakan, mengerjakan sembahyang jenazah untuk kita, makin berpotensilah kita itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka seperti mana trip-trip itu boleh berlaku secara hadir, maka ia juga boleh berlaku secara ghaib. Maknanya yang di tempat jenazah sudah selesai, kita pula sembahyang di sana, di timur, di barat, pelbagai tempat mengerjakan sembahyang jenazah ghaib pula. Tak ada masalah. Kerana tiada masalah berbilang-bilang kali jemaah di atas satu jenazah, sama ada yang datang itu, yang mengerjakan solat itu hadir ataupun Baik. ghaib. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada rakan kita di FB, Fatimah Ahmad kata, Ustaz, macam mana nak uruskan anggota badan yang dipotong? Contohnya kaki. Bagaimana menguruskan anggota badan yang dipotong? Apabila seseorang mati, maka wajib diuruskan berapa perkara? Empat perkara. Antaranya mandi, antaranya solat, antaranya kafan dan ke bumi. Maka cukuplah 4. Apa tadi kita sebut tadi? Apabila ada yang mati. Apabila tangan dipotong, semoga Allah memberi keafiatan kepada kita. Apabila kaki dipotong, sedangkan tuan kaki itu masih hidup, adakah kaki itu dipanggil mati? Tidak. Tak dipanggil mati. Mati ni maksudnya roh keluar. Orang ini belum mati. Maka bila tuan tubuh itu belum mati, maka kaki itu tidak wajib diuruskan macam orang mati. Faham tak dia punya point dia? Tidak wajib diuruskan macam orang mati. Yang perlu kita lakukan sunat hukum dia. Supaya tak adalah buang bersepah kan. Iaitu kita balut dia bagi cermat. Benda ni tak wajib. Mandi pun tak ada. Mandi pun tak ada. Sebab mandi ni hanya untuk yang mati. Ini tak mati. Maka untuk lebih beradabnya, ialah kaki sudah berkhidmat lama kepada kita, ditakdirkan dia berpisah. Tangan sudah berkhidmat lama kepada kita, ditakdirkan berpisah. Maka secara kesopanannya, sunatnya, kita balut. Ialah kalau kuku pun disunatkan tanam. Kalau rambut pun disunatkan tanam. Apatah lagi tangan yang dipotong mungkin kerana penyakit kencing manis dan seumpamanya. Maka dipotong, dibalut. Tak kisahlah nak balut dengan apa. Kemudian ditanam. Ini hukumnya sunat sahaja. Tidak wajib. Yang wajib itu kalau na'udzubillah min zalik berlaku kemalangan yang bercerai anggota. Mungkin tangan itu jumpanya kemudian. Tubuh yang baki sudah disolatkan, sudah dimandikan. Maka untuk tangan itu misalnya, ataupun kaki, kita doakan keafiatan untuk diri kita semua dan semua pendengar. Iaitu kalau memang tubuh asal sudah mati dan tubuh ini pun bercerai ketika mati, maka barulah pada ketika itu kita wajib yang kaki ini dimandikan, dibasuhkan, kemudian dibalut, kemudian disolatkan dengan niat untuk anggota itu. Kerana yang tubuh asal sudah disolatkan, yang tubuh ini belum lagi, yang tangan ini belum disolatkan, maka disolatkan, kemudian ditanam. Solatkan tu maksudnya solat macam biasalah Ustaz. Kita Untuk solat tangan itu. Tangan itu. Kerana dia belum lagi
disolatkan. Ditanam perlu kepada tempat sama dengan tubuh dia ataupun tidak, Ustaz? Tak perlu. Tak perlu. Kat Tak mana perlu boleh. sama dengan tubuh dia. Sebab kalau sama dengan tubuh, kita perlu mengorek semula kubur. Dan mengorek semula kubur tidak dibenarkan tanpa ada keperluan yang mendesak. Baik, terima kasih banyak Ustaz, dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita ada soalan sahabat-sahabat kita berkenaan dengan, ada juga yang tanya tentang puasa sunat, tasu'a dan sebagainya. Kejap lagi kita akan kongsikan jawapannya. Untuk anda jangka mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى ada satu bintang sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, empat yang utama. Salli alaika Allah ya Rasulullah, salli ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Satu menyampaikan, dua beramanah, tiga kebijaksanaan, empat membenarkan. Salli alaika Allah ya Rasulullah, salli ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Cobalah sedaya mampu, hidupkan berarti. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita pada hari ini, ramai rakan-rakan kita bertanyakan soalan di FB dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Dan sebelum berhenti rehat tadi, kita ada soalan daripada sahabat kita Ustaz di WhatsApp IKIM. Dia kata lari sedikit daripada tajuk berkenaan dengan pengurusan jenazah, cuma mahukan pencerahan berkenaan dengan puasa sunat tasu'a, juga puasa sunat Ashura, serta amalan-amalan lain yang boleh dilakukan ketika hari Ashura tersebut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, berkaitan dengan puasa pada hari Ashura. Maka disunatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Sehingga kan ulama daripada mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya sebelum difardukan puasa Ramadan, puasa yang wajib atas orang Islam adalah puasa Ashura. Sebelum puasa Ramadan difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Maka sebelum itu, apa yang wajib atas orang Islam? Yang wajib atas orang Islam adalah puasa pada hari Ashura.
Bila Nabi masuk kota Madinah, melihat orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Maka ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Mereka menjawab, pada hari Ashura adalah hari yang diselamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda mensyukuri nikmat besar tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ini, iaitu kita orang Islam, lebih aula, lebih berhak untuk perkara ini, iaitu mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Lalu bermulalah puasa Ashura di dalam agama Islam. Untuk membezakan antara puasa Ashura yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan yang dilakukan oleh orang Islam, maka ditambah satu hari lagi, iaitu hari Tasu'a, hari yang ke-9. Dalam sepotong hadis yang lebih kurang lafaznya, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'ah. Kalau aku masih hidup sehingga tahun hadapan. Ada sepotong hadis yang Nabi SAW bersabda, kalau aku masih hidup sehingga tahun hadapan, maka pasti aku akan mengerjakan puasa pada hari yang ke-9. Maka hadis inilah yang menjadi sandaran ulama yang menyatakan seperti mana disunatkan puasa pada hari yang ke-10, maka disunatkan juga puasa pada hari yang ke-9. Maka ambillah fadilat puasa pada hari yang disebut sebagai 10 Muharram, kerana kelebihannya besar. Apatah lagi sudahlah puasa itu di dalam hari yang hebat, dia pula berada di dalam bulan yang hebat, iaitu dalam bulan Muharram, bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan suci. Sehingga kan ada riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat Rubai' binti Muawwiz, beliau berkata, Rasulullah pada pagi hari Ashura, Nabi telah hantar orang pergi ke kampung-kampung orang Ansar yang berada di sekitar kota Madinah. Lalu Nabi bersabda, siapa yang pada waktu pagi berpuasa, hendaklah dia sempurnakan puasa dia. Dan siapa yang pada waktu pagi tidak berpuasa, hendaklah dia tahan diri dia daripada makan dan minum sehinggalah terbit ataupun sehinggalah tenggelamnya matahari. Kemudian kata sahabiah ini, kami ini puasa pada hari Ashura selepas peristiwa itu, bahkan kami juga memuasakan anak-anak kecil kami. Maksudnya menyuruh anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Apa yang sahabat-sahabat Nabi ini buat, itu isteri-isteri mereka, kami pergi ke masjid dan kami menyediakan mainan untuk anak-anak kami untuk melekakan mereka daripada minta makan. Sehingga kan kalaulah anak kami ni menangis nak makan, kami bagi mainan tu supaya dia leka, sehinggalah mereka ini terus berada dalam keadaan itu sehinggalah berbuka puasa. Ada satu riwayat dalam kitab Abu Ya'la At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan Akbar, daripada hadis Amatullah binti Ruzainah daripada ibunya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hari Ashura. Sehingga apa? Sehingga baginda akan memanggil anak-anaknya, cucu-cucunya dan anak-anak Fatimah. Panggil anak-anak Fatimah dan orang-orang yang menyusukan mereka, dan Nabi SAW meludah dalam mulut-mulut mereka, budak-budak kecil ni. Dan Nabi SAW bersabda kepada ibu-ibu mereka, janganlah kamu susukan mereka sehinggalah malam, dan air liur Rasulullah itu sudah cukup untuk mereka. Maka ini membayangkan suasana membesarkan hari Ashura dan berpuasa padanya. Maka ambillah peluang untuk berpuasa pada hari Ashura. Ditambah lagi berpuasa esok, iaitu esok kita sudah 9 Muharram dan hari Sabtu 10 Muharram. Bahkan
ulama Syafi'i menambah lagi hari yang disunatkan puasa, iaitu hari yang ke-11 dan hari yang ke-8 semalam. Bukan semalam, hari ini, hari yang ke-8. Yang hari yang ke-8 dan hari yang ke-11 ini tidak ada hadis yang khusus berkaitan dengan berpuasa pada hari yang ke-8. Tidak ada. Namun hari yang ke-8 ini sebenarnya termasuk dalam hari-hari dalam bulan Muharram, kita boleh niatkan. Tetapi kenapa disebut juga hari yang ke-8 dan hari yang ke-11? Itu sebagai disunatkan juga berpuasa atas dasar ihtiyat. Apa maksud atas dasar ihtiyat? Atas dasar berjaga-jaga. Mungkin. Sebenarnya mungkin berlaku kesilapan cerapan. Jadi kita ambil yang sebelum, ambil yang selepas. Maknanya kalau sebenarnya cerapan itu terlewat. Jadi 8 itu sebenarnya 9. Jadi kita dah puasa pada 8 hari bulan tu. pada 8 hari bulan. Kalau sebenarnya dia terawal, jadi kita puasa pada hari yang ke-11. Itu dipanggil dalilnya bahawasanya disunatkan atas dasar ihtiyat. Jadi kita cover yang belakang, yang sebelum dan yang selepas. Mungkin barangkali berlaku kesilapan dalam cerapan, makna kata kita juga telah mengerjakan puasa pada hari-hari tersebut. Maka ambillah berpeluang untuk berpuasa pada hari Ashura. Dia adalah hari yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah lagi amalan yang kita boleh buat selain berpuasa? Ada yang meriwayatkan bahawasanya pada hari Ashura itu disunatkan memakai celak. Pada hari Ashura itu disunatkan memakai minyak di rambut. Adakah benar perkara ini? Maka dinyatakan oleh ulama bahawasanya tidak ada riwayat berkaitan dengan amalan-amalan ini disunatkan secara khusus pada hari Ashura. Seperti yang mungkin kita biasa dengar yang diwar-warkan seperti memotong kuku, memakai minyak, menyisir rambut dan seumpamanya. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada dua. Yang ini sabitannya kuat. Yang pertama tadi puasa. Yang kedua adalah at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Ini saya selalu ingatkan setiap tahun. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari yang membahaskan tentang hadis berkaitan dengan apa? Yang kedua ini iaitu at-tawsi'ah. Tawsi'ah ini maksudnya berbelanja lebih kepada ahli keluarga. Kitab yang berjudul Hadiyatus Sughara bitashihi hadithi tawsi'ati yaumi Ashura. Juga dibahaskan oleh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari berkaitan dengan status hadis ini. Hadis tentang perkara ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Sayyidina Jabir, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis ini diletakkan sebagai status sahih oleh pengarang yang pertama, iaitu Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan ada juga ulama yang mengatakan tahapnya menghampiri tahap hadis hasan. Yang pentingnya hadis ini berkaitan dengan fadilat, kita boleh mengamalkannya. Hadis itu berbunyi dalam sebahagian lafaznya, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Dalam lafaz yang lain, man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura wassa'allahu alaihi sanatahu kullaha. Dalam riwayat yang lain, man kana dha jidatin wa maisarah fawassa'a ala nafsihi wa iyalihi yawma Ashura wassa'allahu alaihi ila ra'si sanatil muqbilah. Ini pelbagai lafaz riwayat. Saya boleh simpulkan terjemahannya, iaitu man wassa'a, siapa yang tausiah, berbelanja luas untuk pertama keluarga dia, kepada diri dia. Pada bila? Pada hari Ashura. Dalam riwayat yang lain menyebut siapa yang ada kemampuan, ada kelebihan,
maka lalu dia berbelanja luas untuk ahlinya, keluarganya, anaknya, isterinya, boleh juga masukkan ibu dan bapa, pada hari Ashura Allah akan meluaskan rezekinya selama setahun. Dalam riwayat yang lain, sehinggalah tahun hadapan. Maksudnya sehinggalah Ashura yang akan datang pada tahun hadapan. Maka inilah amalan yang kedua yang kita boleh amalkan, iaitu berbelanja besar pada hari Ashura. Bermula daripada malam dan seterusnya siang. Yang bagusnya siang itu. Siang itu, maka berbelanjalah lebih. Yang biasa kita belanja isteri, lebihkan. Belanja anak, lebihkan. Apa yang isteri suka? Dulu kita bagi contoh, mas, barang kemas. Masya Allah. Maka bolehlah minta kat suami, ingatkan ni hadis ni, barang siapa yang berbelanja luas untuk ahli keluarganya, tetapi yang mampulah, janganlah yang sampai suami nak kena berhutang. Maka lebihkan, jangan kita lokek, kerana insya-Allah iwad dia, imbalan dia apa? Diluaskan rezekinya. Sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ini iaitu Jabir. Beliau mengatakan, jarrabnahu, kami telah cuba. Maksud kami telah buat dan kami dapati memang pengalamannya begitulah. Iaitu bila kami berbelanja pada hari Ashura, Masya Allah, diluaskan sehingga tahun hadapan. Yang juga mengatakan perkara ini seperti Abu Zubair, iaitu satu orang tabi'in. Begitu juga seperti Syu'bah dan juga Sufyan bin Uyainah kalau tak silap. Mereka mengamalkan hadis ini, lalu mereka kata jarrabnahu, kami memang telah mujarrab lah atas pengalaman kami, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jom kita sama-sama amalkan. Ustaz dah beritahu dah tu, dah diterangkan. Jadi kita dah boleh dah rancang dah. Maknanya nak belanja apa, nak berpuasa dan sebagainya. Kita nak puasakan anak-anak kita dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti kita ada soalan daripada sahabat kita. Bagaimana untuk uruskan jenazah yang rentung dan melekat beberapa orang. Agak sukar untuk dipisahkan. Kita akan dapatkan jawapannya sampai kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini untuk bersama menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Bagi rakan-rakan yang sedang dengarkan waktu ini di FB IKIM FM ataupun di FB Ustaz sendiri, Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, anda boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada sesi soal jawab kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah tadi kita telah pun dapatkan jawapan berkenaan dengan Hari Tasu'a dan juga Hari Ashura. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita sambung untuk soalan seterusnya. Rakan kita di FB Encik Sabri Ismail kata, bagaimana nak uruskan jenazah yang rentung dan melekat beberapa orang dan agak sukar untuk dipisahkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, biasanya kalau kes seperti ini akan dikendalikan oleh pihak hospital, bukan pihak kita secara peribadi. Mungkin yang bertanya ini orang yang terlibat. Yang kedua, berkaitan dengan jenazah yang rentung. Di dalam kitab menyebut kalau jenazah itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikenakan air. Hukumnya sama seperti kalau wudu, kalau mandi junub tidak boleh kena air. Apa kita buat? Kita akan berpindah kepada tayamum.
maka berpindahlah kepada tayamum. Itu pun kalau ada bahagian yang masih boleh ditayamumkan. Kerana tayamum ni bahagiannya muka dan bahagiannya tangan. Kenapa jenazah ini tidak boleh kena air? Sebabnya kalau kena air, oleh kerana dia dah rentung, dah seperti arang, na'udzubillah min zalik, maka dia khawatir dia akan pecah. Dia akan pecah dan berselerak. Ya, lalu ia satu keadaan yang tidak bagus untuk jenazah. Sebab itu dipilih ataupun wajib kita tak guna air. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu menggunakan kaedah tayamum. Iaitu di bahagian muka selagi ada dan di bahagian tangan. Buatlah dengan cara yang paling halus yang kita boleh lakukan. Persoalan yang berbangkit adalah iaitu jenazah ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita pisah, dia jadi satu keadaan yang begitu buruk. Dia asalnya nak tanam jenazah ni kena asing. Wajib. Dia kena asing. Paling kurang kita asingkan dia punya apa? Dia punya lubang. Lubang tu diasingkan. Mana dinding tu ada dinding antara satu dengan itu asal. Kecuali kalau contohnya seperti tsunami, seperti na'udzubillah masal ni masuk pembunuhan beramai-ramai, maka pengurusan jenazah akan sangat sukar untuk dibuat lubang satu persatu, maka bolehlah dikebumikan secara terus. Maknanya semua diletakkan secara baiklah, bukan dipunggah macam tu saja. Orang Islam uruskan, maknanya diletak dengan baik, tetapi tidaklah untuk setiap mayat itu kita letakkan kita letakkan di satu tempat, dan sepatutnya diasingkan. Yang lelaki di tempat lain dan yang perempuan kita letak di lubang ataupun di liang yang lain. Tetapi kalaulah yang tadi, masalah tadi kan sepatutnya mesti kena diasingkan. Adapun bila jenazah itu melekat, sekira-kira kalau kita nak asingkan, dia akan membentuk satu keadaan yang buruk lah untuk mayat, kena potong apa semua. Maka pada ketika itu kita bolehlah meletakkannya di dalam satu liang dan menganggap ini adalah situasi yang dipanggil darurat, yang sepatutnya tak boleh, tetapi atas dasar darurat maka bolehlah diletakkan di dalam satu liang. Baik, seterusnya kita ada soalan yang lari juga daripada tajuk kita berkenaan dengan pengurusan jenazah. Daripada Laila, Ustaz. Kata bagaimana kedudukan orang yang beribadah dalam masa yang sama dia mengamalkan perkara-perkara syirik, Ustaz? Apakah kedudukan orang yang ibadah dalam masa yang sama dia mengamalkan perkara syirik? Sebelum saya menjawab perkara ini, kita perlu betul-betul pasti apa yang dia lakukan tu syirik. Maknanya kita ni yang nak kata orang tu buat syirik, kita mesti betul-betul faham apakah yang didefinisikan sebagai syirik. Sebab berlaku zaman sekarang ini, orang tukar perkara yang tidaklah sampai boleh dipanggil syirik, kita kategorikan syirik. Benda tu mungkin kita panggil dosa, tapi kita tak panggil syirik. Maka kalaulah memang pasti yang dia buat itu syirik, dengan ta'rif dan dengan sifat-sifat yang disebut oleh ulama', barulah betul ataupun barulah dia punya lantai perbicaraan ni tepat. Jadi mulakan dulu dengan faham, apakah ini maksudkan syirik? Adakah yang orang lain yang melakukan syirik menurut anggapan kita memang sebenarnya syirik? Sebab kenapa saya sebutkan perkara ini? Berlaku secara berleluasa orang menuduh orang lain melakukan syirik, sedangkan perbuatan itu daripada segi teknikal syaraknya tidak ataupun belum boleh lagi dipanggil sebagai syirik. Namun sekiranya memang betul, memang pasti dia melakukan syirik, maka kita lihat pula adakah syirik itu yang disebut sebagai khafi ataupun segi nama sahaja tetapi hakikatnya belum syirik. Kalau memang syirik itu dalam erti kata sebenar, mempersekutukan Allah dengan sebenar, menduakan Allah, itu orang ini keluar daripada Islam. Kalau memang syirik itu hakiki,
maka orang ini keluar daripada Islam, kita fahamlah. Kalau orang itu keluar dari Islam, dia melakukan ibadat tak diterima. Tapi saya tak suka pergi kepada perkara ini sebelum kita betul-betul memahami apakah ciri-ciri, apakah sifat-sifat syirik, barulah kita berbicara. Kerana perkataan ini terlalu umum, dia perlu dijawab secara spesifik berdasarkan case by case. Itulah jawapan yang boleh diberikan setakat ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, hikmahnya Masya Allah. Kita ada Mazni Ustaz daripada di WhatsApp Ikim, kata untuk isteri kematian suami dalam iddah, hari masa dibawa keluar jenazah, isteri tak boleh keluar rumah dan harus hindar dari bukan mahram. Betul ke Ustaz? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Ada yang disebut sebagai tarabbus ataupun menjalani iddah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, lelaki-lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri, hendaklah isteri mereka itu menunggu. Maknanya tak boleh kahwin lagi sehinggalah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Pada peringkat awal Islam, tempoh iddah ni setahun. Kemudian diringkaskan, dinasahkan kepada berapa? 4 bulan 10 hari. Maka dalam tempoh ini tarabbus, tunggu. Dia tidak boleh untuk berkahwin. Apa lagi tanggungjawab dia? Yang kedua, ihdad. Ihdad ini maksudnya berkabung. Ihdad ini maksudnya berkabung. Maka dalam tempoh tersebut, hendaklah dia berada di rumah. Dalam tempoh tersebut, dia perlu elakkan daripada buat perkara-perkara yang boleh menarik lelaki. Seperti memakai pakaian yang cantik. Seperti memakai wangi-wangian. Itu dalam tempoh 4 bulan. Dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mesti bermalam di tempat yang dia ada dan dia tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan-urusan yang darurat sahaja. Contohnya dia tidak ada apa-apa yang boleh bantu dia segi keperluan. Dia perlu berniaga, misalnya dia memang berniaga. Itulah yang sara hidup dia dan tidak ada apa-apa support daripada luar. Maka dia boleh keluar untuk berjual sekadar perlu kemudian pulang dengan segera. Ataupun dia boleh pergi ke rumah sebelah untuk menghilangkan wahsyah. Wahsyah ni maksudnya rasa seorang. Rasa seorang. Mungkin dia duduk seorang, jadi lama-lama mungkin datang masalah pada diri dia. Maka yang dekat dengan rumah dia untuk berkait, menggobrol, maknanya menghilangkan keadaan wahsyah tadi, apa Melayu panggil? Sunyi tadi. Itu boleh. Kemudian dia yang pasti dia mesti bermalam di rumah dia. Maka begitulah seperti yang ditanya tadi, iaitu dia tidak boleh keluar daripada rumah walaupun dalam perkara menghantar jenazah suaminya, apatah lagi bercampur dengan bukan mahram, itu sudah pasti tidak boleh. Maka kalau boleh, kalau boleh kita ni pihak yang hidup ni uruskan, kita bawalah jenazah itu ke rumah isterinya untuk yang terakhir kalau boleh, sebab banyak keadaan yang tak ada kemampuan, faktor tempat, faktor di mana dia tinggal misalnya, tak boleh nak bawa ke kawasan tersebut. So kalau boleh kita bawalah ke rumah untuk yang kita panggil tatapan terakhir. Tidak perlulah sang isteri ini bersama-sama untuk pergi ke tempat perkebumian. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita sampai ke hujung dah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni Ustaz ada titipan akhir, pesan-pesan untuk sahabat kita. Silakan Ustaz. Kita hidup di atas muka bumi ini untuk satu tempoh yang sementara. Namun tempoh yang sementara ini boleh membahagiakan kita untuk tempoh yang selama-lamanya. Sebab itu dinyatakan umpama hidup di atas dunia ini seperti air kepada kapal.
kapal hebat, besar. Yang dimaksudkan tujuan. Tetapi kapal itu tidak boleh bergerak kalau tidak ada air. Begitulah juga. Kita nak bina kehidupan akhirat. Nak dapat pahala banyak. Perkara itu tidak mungkin direalisasikan. Melainkan kita kena hidup atas muka bumi ini. Maka ambillah kehidupan dunia ini sebagai air yang kita berlayar di atasnya. Hati-hati jangan sampai air itu masuk ke dalam kapal. Dikhawatiri kapal akan tenggelam lalu tidak sampai ke destinasinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk tamsilan dan kita dah sampai ke hujung. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah minggu hadapan Ustaz akan kembali untuk pengajian Mata Zubat sambungan dalam bab pengurusan jenazah. Terima kasih banyak sekali Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Apa khabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Lihatlah mereka yang engkau jauh dari kemuliaan, agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Lovella, wanita hiasan dunia. Seindah hiasan adalah wanita solehah, tercipta untuk kecantikan dalaman dan kesihatan wanita. Lovella diperakui selamat dan diluluskan pihak berkuasa kawalan dadah KKM. WhatsApp 012-655-7204 untuk maklumat lanjut. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Awak ni kenapa? Monyok je tengok. UPU tak lepas. Dah buat permohonan kat semua tempat. Tak dapat pun. Sama je. Pasal itulah awak muram je 2-3 hari ni. Dah cuba daftar PCOMS? PCOMS? Apa tu? Saya sekarang belajar dekat PCOMS, sebuah kolej universiti sains perubatan milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Banyak bantuan yang saya dapat tahu, dari wang saku bulanan, penginapan dan pengangkutan percuma dan banyak lagi. Pergilah daftar sekarang sementara pengambilan pelajar baru dibuka. Wow, macam seronok je. Alright, saya daftar sekarang juga. Tak tahu nak sambung belajar di mana? Jom masuk PCOMS. Kolej Universiti Antarabangsa PCOMS milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menawarkan pelbagai program diploma dan ijazah secara muda dalam bidang sains kesihatan dan pengurusan. Kenapa harus memilih PCOMS? Yuran pendaftaran yang rendah hanya RM195. Wang saku bulanan RM300 daripada Baitul Mal Mawib. Penginapan pengangkutan dan penginapan percuma. Peluang pekerjaan di dalam dan luar negara dan banyak lagi. Dapatkan juga tajaan beasiswa penuh Mawib terbuka kepada semua. Daftar sekarang melalui laman web www.pcoms.edu.my atau hubungi kami di talian 1700-817-997. Satu keluarga, satu ijazah. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Sasiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta